Ada yang nak join tasawuf, nak menyucikan diri, nak membersihkan ni, tak boleh makan daging. Tak boleh makan makanan berdarah. Tak boleh nak berkahwin. Kan? Ada macam-macam lah lagi kan. Katanya inilah untuk penyucian jiwa. Macam mana tu? Kan? Ya, sebenarnya tidak boleh makan daging dan sebagainya itu adalah bukan budaya Islam. Itu termasuk dalam ajaran Brahma, ajaran Hindu dan sebagainya lah. Islam tidak membenarkan. Nabi sendiri makan daging. Cuma orang-orang bertarekat ni dia selalu buat alasan. Dia kata masa dia bersuluk tu, dalam tempoh itu dia tidak benda makan daging. Dia kiaskan dengan hospital. Masa kita sakit, hospital kita jangan makan daging. Dia kira masa kita sakit, jadi kita jangan makan daging. Daging mudarat waktu itu gitu. Selepas itu boleh makan daging. Tetapi dalam Islam, acara bersuluk dengan kita pakai kelambu dan sebagainya, itu satu acara yang direka, itu satu acara yang tidak pernah berlaku. Tasawuf dulu pun tak ada. Tadi Prof. Zuraimi sebut tentang zikir. Bisa kata kalau saya tambah sikit tentang zikir Allah di kalangan ahli sufi sendiri menolak. Ahli sufi sendiri. Contohnya Imam Tahanawi mengatakan siapa berzikir dengan Allah, wa man za'ama annahu min az-zikril masnun fa huwa mukhti. Siapa beranggapan dia termasuk zikir disunnahkan oleh Nabi, orang ini jelas salah. Imam Tahanawi ini salah tokoh sufi yang muktabar dan cenderung kepada ahli hadis. Orang tarekat Naqsyabandiyah, dia nak zikir Allah tu, dia akan sebut, dia nak zikir la ilaha illallah. Dia sebut Allah. Dia punya satu sistem, dia nak lekat kata Allah pada hati. Macam kita ngapal Quran, dia kira dengan Quran kan. Dia kata bismillah. Nasub kata bismillah, melekat dalam hati. Bila dah melekat, baru dia zikir la ilaha illallah. Jadi, Allah tu nak bagi masuk dulu. Allah nak bagi masuk, Allah tidak kaitan dengan zikir. Dia Allah ni macam kita ngapal Quran, bismillah. Supaya perkataan bismillah tu melekat dalam ni. Ini semua takwilan yang dibuat. Yang dibuat, takwilan dibuat. Pun kita tidak setuju. Cuma saya nak cerita bagaimana dalam tarekat Naqsyabandiyah, Allah itu sendiri bukan zikir. Cuma acara seperti itu supaya benda itu melekat bagi membolehkan dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam isu ni, dalam buku ni pun dia sebut. Syekh Said Nur bin Said Ali pun dia sebut. Kemudian saya pernah cakap dengan seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah di Terengganu, pun dia mengakui benda yang sama. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, memang jauh sangatlah. Zikir-zikir yang direka sekarang ni memang tak kena. Sehingga kan Syekhul Islam mengatakan, siapa mengatakan la ilaha illallah untuk awam, Allah untuk khusyuk, untuk orang paling khusyuk, pembahagian itu sesat. Dan pandangan Ibn Taymiyah ni memang betul, sebab Nabi tidak pernah mengkhususkan macam tu. La ilaha illallah untuk orang awam, sebab Nabi sebut lafaz afdal zikri la ilaha illallah, afdal zikri la ilaha illallah. Tak ada dah selepas tu. Tiba-tiba datang satu manusia, dia proses, dia kata Allah itu untuk khusus, hu untuk paling khusus. Kemudian dia takwil lagi, hu itu sejenis nama Allah. Macam mana lah? Kemudian pergi pula sejenis nama Allah juga kata dia. Macam mana boleh takwil itu sejenis nama Allah? Ni film hadis Mesir. Tarekat sufi dia pertahankan tu sejenis nama Allah. Dia cuba mengisbatkan benda tu masuk atas kata nama Allah. Mana ada dalam nas. Tapi Prof Basri tu, kalau dia orang berdalilkan kata hu tu dia dengan maksud dia maka Allah. Jadi kalau kita translate, he dalam bahasa Inggeris adalah dia. So kalau he jadi sikit jugalah. Dia merujuk kepada pandangan Ibn Arabi sebenarnya. Kalau hu Allah ada juga. Anta ada kan. Anta. Takwilan tu sebenarnya dibuat oleh takwil Ibn Arabi. Kalau saya tambah apa yang Datuk sebut lagi, ada 15 perkara di sini yang saya lihat disebut oleh Syekh Said Nur ni. Dia juga seorang ahli sufi zaman sekarang yang aliran yang agak sederhana, yang saya kalau beri masa dia sikit, saya baca 15 perkara ini yang menunjukkan bahawa dia bukan daripada tasawuf, tak ada kaitan. Yang mana yang tak ada kaitan tu? Benda ni semua boleh saya baca. Dia kata bermula pada kurun yang ke-7 Hijrah, maka berlaku penyelewengan dalam tasawuf. Kenapa kita baca ni? Pada Nabi dan para wali boleh meninjau alam gaib, bukan tasawuf. Bukan dalam tasawuf. Para wali boleh berurusan dalam urusan dunia dan menguruskan urusan berkaitan dengan alam maya. Bukan. Para wali boleh mendengar berbagai seruan dalam kubur dan memiliki khazanah rahmat Allah. Para wali mampu memberikan pertolongan, menghapuskan berbagai kesukaran dan menolak qada Allah. Membina masjid di atas kubur dan kubah-kubah besar atas kubur para wali. Duduk di sisi kubur dan membesarkannya dengan cara sujud dan meminta hajat daripada tuan punya kubur. Menempuh perjalanan jauh ke kubur-kubur para wali dengan qasad untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa memohon tolongan daripadanya. Mengemukakan nazar dan hadiah kepada kubur dan makam-makam para wali. Mengadakan berbagai majlis dan perayaan bulanan dan tahunan di kubur atas nama Fatihah, Arus
halaqah zikir dan solat, menyembelih lembu, kerbau dan kambing atas nama para wali dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan mereka dan bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan, mengharuskan pukulan gendang, tarian dan seruling syaitan atas nama zikir dan majlis simak. Yang ni yang dibuat oleh orang-orang sufi sekarang. Ni siapa? Yang ditolak oleh pengarang kitab ni Syekh Said Nur namanya. Okey. Dia pun seorang sufi ya. Dia seorang sufi juga. Dia seorang sufi. Okey, cuma sebelum Dr. Basri sambung tu, saya nak pergi ke Datuk sikit kan. Ada satu istilah yang popular, tapi istilah ni mungkin boleh jadi positif, mungkin boleh jadi negatif. Siapa yang tak merasai, dia tak memahami. Mungkin Malayazuk Macam mana tu? Siapa tak masa dia tak tahu. Dia kita kena faham begini. Agama yang pertama, agama telah memberikan jalan syariat kepada kita. You kena lalui jalan syariat. Selepas daripada jalan syariat yang dilalui, maka dia terhasil setelah syariat. Apa yang terhasil daripada syariat itu, setelah kita lalui jalan syariat, itu penghasilan yang benar. Yang kedua, macam katalah nak buat contoh ni, macam kita ambil tepung, kita adun. Kita adun macam mana pun, dia akhirnya ada hasil. Dia ke hujung tu, sama ada jadi keras ke, dia jadi lembut lebih ke, dia jadi. Tapi kalau kita masuk suatu ketetapan, kita nak supaya dia keluar jadi makanan ini, mesti melalui proses yang tertentu. Syariat telah menjadikan jalan. Setelah syariat bagi jalan kepada kita, kemudian kita datangnya khusyuk, datangnya merasai kehadiran Allah setelah melalui ilmu syariat, melalui jalan Nabi, zikir Nabi, tahajud, istighfar, tawaduk, bentuk hati, semua akhirnya mendapat semua ni, dan Allah berikan perkara-perkara yang luar biasa padanya, yang berlaku pada Junaid umpamanya, yang telah berlaku, hatta berlaku kepada semua imam orang-orang yang saleh. Mereka merasai, setiap orang yang dengar dengan dalam yang kita duk bercakap ini, dan semua orang yang melakukan ibadat dalam hidup dia, dia akan pernah merasai perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku dalam hidup dia. Keajaiban daripada amalan agama, keajaiban daripada solat, keajaiban daripada qiyamul lail, keajaiban daripada istighfar, keajaiban daripada la haula wala quwata illa billah. Ini semua ada keajaiban. Dan kalau setelah kita beristighfar begitu banyak, lalu kita merasai satu nikmat kemanisan, itu adalah produk yang betul, hasil yang betul. Tapi kalau kita pergi duk tahan nafas, buat masuk keluar macam tu, di atas andaian, dia mungkin menghasilkan juga satu perasaan yang lain. Kalau tanya Sami, kalau tanya Syai Baba apa semua, mereka punya duk bagi kat orang mereka pun sampai pejam mata, tak bergerak sampai bertahun-tahun juga. Tapi itu bukan guru-guru kerohanian tu. Guru-guru kerohanian. Kalau tengok yang Dalai Lama yang dengan pengikut dia yang duduk di Nepal, sampai beribu-ribu kali ungkapan satu hari dia ucapkan, dia juga akan merasakan mampu pejam duduk, tak bergerak, tak makan, tak apa. Tapi adakah itu kurniaan Tuhan atau permainan syaitan? Itu yang mesti dibezakan. Tapi bagi agama yang benar, setelah kita laluinya, kita mengamalkannya, dia ada pembeda bagi orang yang telah merasai nikmat kurniaan Allah hasil daripada syariat yang betul. Dia akan tahu perbezaan dengan orang yang merasai sesuatu yang ajaib tapi bukan daripada syariat yang betul. Tapi kalau orang tu tak pernah rasa daripada syariat yang betul, dia duk rasa yang dia rasa tu, kalau dia kata tengah berzikir nampak macam cahaya datang, tengah berzikir nampak macam kelam, dia menganggap itu karamah dia. Sedangkan itu mungkin permainan syaitan untuk dia. Istidraj. Setelah berzikir Nabi dan para sahabat radhiyallahu, ada riwayat-riwayat bagaimana ketika membaca suratul Kahfi berlaku sekian-sekian. Kalau ada syariat tak apa, setelah dia baca yang betul. Jadi ini kalau saya boleh tambah istilah malam yang itu sebenarnya dia satu asal istilah yang betul tapi salah digunakan. Macam dia sebenarnya merujuk kepada disiplin melaksanakan syariat sedia ada. Macam contoh kita sembahyang lah.
Bila kita laksanakan betul sembahyang, baru kita akan ada rasa iman tu, cahaya iman. Bagaimana kata Syekh Hasan Al-Banna, merujuk pada apa yang telah sedia ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Bila kita buat, baru kita rasa. Tapi dia tidak merujuk kepada satu rekaan baru. Kita buat, baru kita rasa. Lepas tu kita cakap pada orang, kamu tak rasa, aku dah rasa. Tu tak dikira. Semalam aku main Zakir tarik nafas dua rasa berlain. Itu tak ada mikir. Itu dah mikir. Nak faham senang je. Orang yang tak pernah sembahyang, bila dia dah solat, dia tak mau dah berhenti solat. Orang yang biasa solat, kalau dia tiba-tiba terlewat solat, apa perasaan dia? Dia akan tiba-tiba rasa nak dosa. Itulah syariatnya betul. Kalau orang tu tiba-tiba sentiasa puasa hari tu kerana dia sakit, dia tak, Allah bagi keuzuran kat dia, macam mana perasaan dia? Walaupun dia tahu dia Walaupun dia dapat tapi dia keuzuran, kata, tapi dia Allah, rasa aku tak ni Ramadan ni Allah tinggal dah 5 hari itu dia orang yang tak tahu syariat, tak pernah ada agama. Kalau cerita-cerita pada orang yang bukan Islam, dia tak boleh faham lah ni. Apa siapa masalah sangat kau? Kau hampa duk pergi masjid, duk semayang 5 waktu, pergi balik. Apa yang hampa dapat? Dia heran. Weh, you very strong. Dia kata kan, it's very tough for me kan. Susah untuk dia. Dia tak memahami. Kalau kita boleh cerita pada kita pukul 4 pagi, pukul 5 pagi sebelum kita bangun, ambil uduk pada ketika sejuk, kita solat berdiri, lagi dia jam. Apa dia yang hampa dapat? Pasal dia fikir buat meletihkan saja. Seronok lagi tidur. Tapi bagi orang yang bangun, dia tahu nikmat tahajud, nikmat qiyamul lail, nikmat zikir, nikmat istighfar. Itu rasanya. Itu yang kata kemanisan iman tadi. Itu tasawuf yang betul. Itu tasawuf yang betul. Macam kita kata ibadah bedang puasa. Ada perempuan contohnya dia tertinggal bedang puasa, dia tak qada, bagaimana perasaan dia masa tu? Kan dia rasa gelisah kan. Siapa tak qada, selagi mana dia tak qada, dia akan gelisah. Malam yazud la yadri. Jadi aku tanya, qada tu tak apalah, Tuhan tak tengok. Tak, lagi mana kalau dia betul ada belum selesai, dia rasa belum satu selesai, beban. dia akan rasa beban dalam hidupnya. Dia akan rasa yang beban. itu yang kita kata kalau kita kena saman di polis kan, kita tak payah saman, kita lega. Tapi kalau kita tak qada puasa, kita rasa belum selesai. Itu. Alhamdulillah, Datuk, pencerahan yang kita nampak banyak menyentuh tentang hal-hal yang sering menjadi persoalan.